Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi pada hari ini saya akan mengajarkan anda tentang satu topik yang baru, iaitu mengenai pembahagian sel. Jadi mesti anda semua tertanya-tanya apa kata topik ini mengisahkan tentang apa. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut, mari saya ajar anda tentang topik pembahagian sel. Jadi apa itu pembahagian sel? Okey, pembahagian sel ini adalah merupakan proses pembahagian sel daripada satu induk kepada dua atau lebih anak sel yang baru, di mana daripada satu induk akan menghasilkan banyak anak sel, ya. Jadi ini merupakan dipanggil pembahagian sel. Okey, pembahagian sel ini adalah berlaku melalui proses karyokinesis dan juga cytokinesis. Apa itu karyokinesis? Karyokinesis ini adalah proses di mana ia membahagikan nukleus, manakala cytokinesis adalah merupakan proses di mana ia membahagikan cytoplasma. Ingat tu. Okey, jadi pembahagian sel ini sebenarnya terbahagi kepada dua proses, di mana ia akan berlakunya proses mitosis dan juga proses meiosis. Proses meiosis ini ada dua jenis, iaitu meiosis 1 dan juga meiosis 2. Okey, untuk melalui pembahagian sel ini perlulah melalui gitar sel terlebih dahulu. Okey, gitar sel ini kita akan melihat di slide selanjutnya. Jadi ayo kita mengenali apa itu gitar sel. Apa itu gitar sel? Gitar sel ini adalah satu urutan pertumbuhan dan pembahagian sel yang berlaku di mana pada permulaan pembahagian mitosis sehingga pengakhiran pembahagian mitosis. Jadi proses ini sentiasa berlaku dan berulang di dalam proses badan kita, iaitu pembahagian sel. So, gitar sel ini terbahagi kepada dua fasa, iaitu interfasa dan juga fasa mitosis. Okey, dalam interfasa ini di mana ia terbahagi kepada tiga, iaitu fasa G1, fasa S dan juga fasa G2. Manakala mitosis hanyalah fasa M, iaitu mitosis dan cytokinesis. Okey, mari kita lihat apa itu fasa G1. Fasa G1 adalah fasa pertumbuhan, di mana aktiviti sel akan berlaku dan bertumbuh dengan lebih aktif. Jadi saiz sel dan organel akan cepat mengganda pada fasa G1. Jadi kemudian ia akan diteruskan kepada fasa S. Fasa S ini adalah fasa sintesis DNA, di mana ia melibatkan sintesis DNA yang menggandakan DNA dan juga kromosom. Kemudian kita pergi pula kepada fasa G2. Fasa G2 ini adalah fasa pertumbuhan yang seperti G1, tetapi pertumbuhan ini berlaku untuk kali kedua, di mana penggandaan saiz sel akan berlaku lagi. Jadi, seterusnya barulah memasuki fasa mitosis dan cytokinesis, di mana ia dipanggil fasa M. Fasa M ini di mana berlakunya proses mitosis yang sebenarnya dan ia membahagikan nukleus, iaitu proses cytokinesis. Jadi anda faham itu adalah gitar sel di mana ia akan berlaku seterusnya dan berulang lagi. Okey, baiklah. Mari kita lihat apa itu mitosis. Okey, mitosis ini merupakan satu proses pembahagian sel di mana ia membahagikan nukleus dan juga cytoplasma, di mana ia akan menghasilkan dua anak sel yang seiras dengan induknya, di mana induknya mempunyai genetik yang sama dengan anak selnya. Jadi proses mitosis ini hanyalah berlaku pada sel soma, di mana sel soma adalah sel-sel yang berada pada tubuh badan kita, kecuali sel gamet, iaitu sel pembiakan. Jadi sel soma ini seperti organ jantung, seperti otak, ini adalah berlakunya mitosis. Jadi, mitosis ini menghasilkan anak sel yang diploid, mempunyai bilangan kromosom yang diploid, iaitu 2N yang sama dengan induknya. Jika ayahnya, contoh ayahnya mempunyai bilangan kromosom 2N, ayahnya mempunyai bilangan kromosom diploid, iaitu sel induk, bukan ayahnya. Maksudnya sel induk itu sendiri mempunyai diploid
kromosom, maka sel anak itu akan juga memiliki 2N yang sama dengan induknya. Jadi, marilah kita lihat apa kepentingan mitosis. Okey, kepentingan mitosis ini sebenarnya adalah untuk menggantikan sel mati dan tua dan sel yang sentiasa kerap digunakan. Jadi sel rosak lah. Jadi sel rosak ini akan digantikan semula dengan sel yang baru. Okey, seterusnya ia menambahkan sel baru. Sel baru ini adalah penting untuk pertumbuhan, di mana seperti kanak-kanak yang mahu membesar, ia memerlukan proses mitosis. Proses mitosis ini berlaku untuk menambahkan ketinggian dan juga menambahkan berat badannya, menambahkan jisim badannya. Inilah pentingnya mitosis. Seterusnya, untuk menghasilkan sel baharu yang sama genetik dengan induk. Sudah semestinya mitosis hanya menghasilkan sel baharu yang sama dengan genetik induk dan tidak berbeza daripada induk sel. Okey, baiklah. Sekarang kita lihat bagaimana proses mitosis ini berlaku. Proses mitosis ini berlaku melalui beberapa fasa. Terdapat 4 jenis fasa yang akan dilalui dan dialami oleh proses mitosis. Baiklah, 4 fasa ini adalah profasa, metafasa, anafasa dan juga telofasa. Okey, bagi fasa yang pertama iaitu fasa profasa, di mana kromosom akan mula menebal dan menggulung. Kemudian pada fasa ini, di mana kromosom akan mempunyai sentromer yang membentuk di antara setiap kromosom, di mana di antara dua pasangan kromatik. Jadi pada fasa profasa ini, di mana sentromer akan mula membahagi dan bergerak ke arah kutub bertentangan dan nukleus akan mula menghilang, membran nukleus akan mula terurai. Jadi seterusnya kita bergerak ke fasa metafasa. Fasa metafasa di mana kromosom akan mula bergerak secara rawak dan tersusun pada satah khatulistiwa dan membentuk pelat metafasa. Kemudian kita beralih kepada anafasa. Anafasa di mana gentian gelendong akan mula memendek dan menarik pasangan kromatik beradik bergerak ke arah kutub yang bertentangan. Jadi seterusnya kita beralih kepada telofasa. Telofasa ini terbentuk apabila dua set kromosom berkumpul di kedua-dua kutub yang berbeza. Kemudian apa yang berlaku ialah membran nukleus mula terbentuk, di mana gentian gelendong akan mula menghilang. Jadi nukleus akan mula membentuk dikeliling oleh kedua set kromosom tersebut. Itu pada awal telofasa. Pada akhir telofasa, ia akan membentuk dua anak sel, di mana dua anak sel ini terbentuk melalui proses cytokinesis, iaitu saya sudah bagi tahu kan, ini adalah proses pembahagian sitoplasma. Jadi dua anak sel ini akan mempunyai nilai diploid kromosom yang sama dengan sel induk yang asal. Okey, baiklah. Sekarang saya mahu menerangkan anda mengenai perbezaan mitosis yang berlaku dalam sel haiwan dan juga sel tumbuhan. Okey, melalui sel haiwan, proses mitosis ini berlaku pada pengakhirannya, di mana pencerutan membran plasma akan berlaku di antara dua nukleus dan menghasilkan dua anak sel. Jadi, kata kuncinya adalah pencerutan membran plasma. Itu berlakunya pada sel haiwan sahaja. Pada sel tumbuhan, di mana pembentukan plat sel di antara dua nukleus akan terbentuk. Ia terbentuk daripada vesicle dan kemudian ia akan membahagikan sitoplasma kepada dua bahagian, iaitu di antara dua nukleus tersebut. Jadi, kemudian makin lama plat sel ini akan membentuk dinding sel. Dinding sel inilah yang akan membahagikan dan menghasilkan dua anak sel. Ya. Jadi itulah perbezaan mengenai sel haiwan dan juga sel tumbuhan. Dalam sel haiwan tidak mempunyai plat sel yang membentuk dinding sel, manakala dalam sel tumbuhan tidak mempunyai pencerutan membran plasma berlaku. So itu adalah perbezaannya. Meiosis. Okey, apa itu proses meiosis?
proses meiosis ini sebenarnya proses pembahagian sel yang mengurangkan dan menseparuhkan bilangan kromosom sel induk asal. Jadi ia akan menseparuhkan menjadi haploid. Bilangan kromosom akan menjadi haploid, iaitu N, di mana asalnya bilangan kromosom adalah 2N, kemudian ia menseparuhkan menjadi N. Itulah sebabnya ia menseparuhkan bilangan kromosom. Jadi proses meiosis ini adalah proses yang berlaku dalam sel pembiakan sahaja. Ia tidak berlaku pada sel yang lain. Ia hanya terlibat dalam sel pembiakan sahaja. Kemudian proses meiosis ini terbahagi kepada dua, iaitu meiosis 1 dan juga meiosis 2. Sebentar apa yang saya telah beritahu sebentar tadi ia menyatakan bahawa proses meiosis ada dua jenis, iaitu 1 dan 2. Kemudian kita lihat apa itu kepentingan proses meiosis. Proses meiosis ini adalah penting untuk pembentukan gamet haploid bagi pembiakan seks. Jadi proses meiosis ini juga adalah untuk mengekalkan bilangan kromosom dalam setiap generasi. Misalnya, bilangan kromosom pada ayah adalah 46, manakala kromosom pada ibu adalah 46. Bila berlakunya proses meiosis, ia akan menseparuhkan dua-dua bilangan kromosom pada ayah dan ibu. Jadi, ayah akan menjadi 23, ibu akan menjadi 23. Jadi, ia akan mencantumkan semula dan membentuk 46 kromosom pada anak yang dilahirkan itu. Jadi, anak yang dilahirkan mempunyai bilangan kromosom yang kekal sama macam ayahnya, iaitu 46 dan juga 46 juga. Itulah dimaksudkan mengenai pengekalan setiap generasi bilangan kromosom tersebut. Jadi kepentingan meiosis selain itu adalah untuk menghasilkan variasi, di mana variasi ini kita dapat lihat melalui rupa manusia sekarang adalah berbeza. Manusia memang mempunyai rupa yang berbeza. Jadi kita dapat mengenali siapa orang tu, siapa orang ini disebabkan wujudnya variasi. Itulah pentingnya proses meiosis. Kalau tak, kita akan melihat manusia dengan rupa yang serupa saja. So itu mitosis. Kalau meiosis, manusia mempunyai rupa yang berbeza disebabkan adanya variasi. Okey, baiklah. Sekarang marilah kita melihat apa itu proses meiosis 1. Kita melihat terlebih dahulu mengenai proses meiosis 1. Bagaimana ia menghasilkan dua anak sel yang haploid. Okey. Proses meiosis 1 ini adalah lebih kurang sama seperti mitosis, di mana ia mempunyai 4 fasa, iaitu profasa pertama, metafasa pertama, anafasa pertama dan juga telofasa pertama. Okey. Tetapi ia juga mempunyai perbezaan di antara proses mitosis. Okey, mari kita lihat. Melalui proses meiosis 1 ini pada fasa yang pertama. Iaitu pada fasa yang pertama, iaitu kromosom akan mula menebal dan memendek. Jadi sama sahaja seperti mitosis. Dan kemudian apa yang berbezanya adalah di mana pasangan dua kromosom homolog akan bercantum dan membentuk bivalent. Bivalent ini adalah perlekatan antara dua kromosom homolog. Jadi antara dua kromosom dan membentuk kromosom homolog lah. Jadi dua kromosom yang melekat antara satu sama lain ini dipanggil bivalent. Jadi itulah perbezaan yang berlaku pada proses meiosis, di mana berlakunya synapsis. Synapsis ini adalah pelekatan antara dua kromosom yang berbeza. Jadi kemudian apabila berlaku synapsis, berlakulah pula proses pindah silang. Berlaku proses pindah silang. Proses pindah silang ini berlaku pada kiasma, iaitu kiasma terletak pada hujung kaki kromatik kromosom tersebut. Jadi pindah silang ini adalah amat penting untuk penukaran genetik. Jadi itulah prosesnya profasa 1. Yang lain adalah sama seperti mitosis. Kemudian metafasa pertama. Metafasa pertama berlakunya pasangan kromosom homolog tersusun di satang katulistiwa. Adalah lebih kurang sama juga. Kemudian selanjutnya kita beralih kepada anafasa 1. Anafasa 1 kromosom homolog
berpisah dan bergerak ke arah kutub yang bertentangan. Okey, ingat anafasa ia akan bergerak ke arah kutub yang bertentangan. Kemudian kita beralih kepada telofasa pertama. Pada fasa telofasa pertama, membran nukleus akan mengelilingi set kromosom dan membentuk dua anak sel. Dua anak sel ini terbentuk melalui proses cytokinesis. Okey? Proses cytokinesis ini menghasilkan dua anak sel. Tetapi dua anak sel ini adalah haploid disebabkan proses meiosis. Jadi ia menghaploidkan atau mengseparuhkan. Ia menseparuhkan apa? Ia menseparuhkan bilangan kromosom yang ada pada anak sel itulah. Jadi pada asalnya bilangan kromosom yang ada pada sel induk adalah 2N, contohnya 46. Pada anak sel, dua anak sel, setiap anak sel tu mempunyai 23 dan juga 23. Jadi ia telah menseparuhkan bilangan kromosom tersebut. Itu adalah perbezaan di mana ia berbeza melalui fasa profasa dan juga telofasa. Pada fasa metafasa dan anafasa adalah lebih kurang sama seperti proses mitosis. Okey, baiklah. Sekarang kita lihat apa pula yang berlaku pada proses meiosis 2. Okey, proses meiosis 2 ini sebenarnya berlakunya penggadaan sel. Okey, macam mana ia berlaku? Okey, pada proses meiosis 2 ia mempunyai 4 fasa juga, iaitu profasa 2, metafasa 2, anafasa 2 dan juga telofasa 2. Jadi pada proses meiosis 2 ini, pada fasa yang pertama iaitu profasa 2, di mana gentian gelendong terbentuk dalam setiap anak sel, di mana ia akan membentuk seperti juga proses mitosis. Ia sama juga. Jadi di sini sentroid akan mula mengganda. Okey. Baiklah, beralih pada metafasa 2, kromosom tersusun pada sata katulisewa. Juga sama seperti mitosis juga. Kemudian pada anafasa kedua, kromatik beradik bergerak ke arah kutub bertentangan. Ingat tu. Pada arah kutub bertentangan apabila kromatik beradik bergerak, itu digelar sebagai fasa anafasa. Dan apa yang membezakannya adalah pada fasa telofasa. Okey, pada fasa telofasa 2 ini, nukleus akan muncul semula sebab ia nak membentuk anak sel yang barulah. Jadi, apabila berlakunya cytokinesis, jadi 4 sel anak haploid terbentuk. Pada proses meiosis 1, hanya 2 anak sel terbentuk kan. Jadi pada fasa telofasa 2 ini, pada proses meiosis 2 ini, sebanyak 4 anak sel terbentuk. Ini disebabkan penggandaan sel berlaku. Jadi apa yang membezakan proses meiosis 1 dan juga meiosis 2? Yang membezakannya adalah pada awal dan akhir. Pada awalnya, proses meiosis 2 ini pada fasa profasa 2, di mana tidak berlakunya pindah silang. Pada meiosis 1 berlakunya pindah silang. Pada meiosis 2 tidak berlakunya pindah silang. Itu adalah perbezaannya. Kemudian pada telofasa kedua, ia menghasilkan sebanyak 4 anak sel. Manakala meiosis 1 hanya 2 saja. Jadi ia menggandakan daripada proses meiosis 1. Jadi ia bersambungan. Selepas melakukan proses meiosis 1, ia akan melakukan proses meiosis 2. Jadi saya harap anda faham. Baiklah, sekarang kita beralih kepada slot seterusnya, iaitu slot aktiviti. Seperti tadi saya telah mengajar anda tentang topik pembahagian sel. Sekarang kita masuk ke slot aktiviti. Anda pula perlu bagi aktif daripada saya untuk melakukan slot aktiviti ini. Okey, apa yang saya nak anda buat adalah saya bahagikan kepada 2 slot, iaitu slot secara berindividu dan juga secara kumpulan. Jadi, tapi anda perlu melalui 2 slot ini. Okey, pada slot yang pertama iaitu secara individu, apa yang saya nak anda semua lakukan adalah saya nak anda menjawab soalan kuis berdasarkan video yang ditonton di laman App Puzzle. Okey, anda perlu pergi ke laman Sesawang dan menaik App Puzzle. Kemudian anda masukkan kelas kod yang telah diberikan. Okey, saya telah nyatakan kelas kod ini iaitu MOWAE VIEW.
anda type kelas kod ini dan anda boleh akses terus memasuki video tersebut untuk melihat. Sambil anda melihat video tersebut akan terdapat soalan-soalan yang terselit dalam video tersebut. Jadi anda perlu menjawab soalan tersebut sebelum anda akan diteruskan ke video yang selanjutnya. Okey, maksud saya anda akan dimainkan video tersebut. Jika anda tidak dapat jawab, video akan tidak dimainkan lah. Maksud yang saya macam itulah. Okey, baiklah, seterusnya kita beralih kepada slot seterusnya. Selepas selesai itu beralih kepada slot secara berkumpulan. Apa yang saya nak anda semua lakukan adalah saya nak anda pergi ke laman Sesawang juga untuk menaik Padlet. Okey, anda perlu buat apa? Anda perlu mencari maklumat dari sumber internet berdasarkan tajuk dan kongsikan ke dalam laman Padlet tersebut. Link Padlet saya telah nyatakan, jadi anda hanya klik di link tersebut, akses di link tersebut dan anda perlu mengongsikan sumber maklumat yang anda dapat daripada laman Sesawang. Tak kisahlah apa-apa semua maklumat, tak kisahlah video ke, artikel ke apa pun, asalkan boleh baca dan boleh memperoleh ilmu pengetahuan. Jadi tajuk saya akan agihkan kepada beberapa kumpulan. Misalnya saya akan agihkan beberapa kumpulan, jadi tajuk contohnya anda mendapat tajuk meiosis 1. Jadi bila anda mendapat meiosis 1, anda perlulah mencari maklumat tentang meiosis 1. Apa proses meiosis 1? Okey. Kemudian apa yang saya nak anda buat adalah anda perlu ke mencari maklumat dan kongsikan, dan anda perlu membaca maklumat yang dikongsikan oleh kumpulan-kumpulan yang lain juga. Itu yang saya nak anda lakukan. Kemudian apa yang anda perlu lakukan adalah untuk menjawab soalan kuis. Soalan kuis ini anda perlu jawab di laman Google Form. Anda type Google Form dan tekan link yang telah dinyatakan. Jadi anda akan akses di link tersebut untuk menjawab soalan-soalan yang dinyatakan dalam Google Form. Jawab secara berkumpulan sebab ini adalah tugasan kumpulan. Jadi kemudian apa yang saya nak anda buat adalah setiap wakil kumpulan, okey, perlulah seorang wakil kumpulan. Setiap kumpulan ada satu wakil untuk merumuskan maklumat yang dikongsikan menerusi Padlet. Okey, setelah anda selesai mencari maklumat seperti tadi menerusi Padlet yang anda kongsikan, anda perlu rumuskan apa yang anda kongsikan tersebut kepada rakan-rakan anda melalui laman Padlet. Jadi hanya rumusan ringkas saja. Okey, itu sahaja yang saya nak anda buat melalui aktiviti ini. Okey, baiklah. Di sini dapat saya simpulkan bahawa topik 6 ini adalah topik pembahagian sel di mana anda dapat mengetahui mengenai bagaimana pembahagian sel ini berlaku. Di mana pembahagian sel ini mempunyai dua jenis proses, iaitu proses mitosis dan juga meiosis. Proses mitosis hanya ada satu sahaja, manakala proses meiosis ada dua, iaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Kedua-dua proses mitosis dan juga meiosis terlibat kepada 4 jenis fasa, iaitu profasa, metafasa, anafasa dan juga telofasa. Dan saya harap anda semua dapat memahami topik yang saya sampaikan ini. Dan semoga pengajaran saya pada kali ini dapat memudahkan anda untuk mengenali dan memahami dengan lebih dalam lagi mengenai topik pembahagian sel. Jadi setakat itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.